Apa memori paling manis atas kapal Wah, memori paling manis pada saya berkhidmat di sebuah kapal ni, memori manis lagi banyak daripada pahit. So bagi saya sendiri, memori paling manis saya dapat melawat luar negara. Diberi peluang untuk lawatan operasi lah, selalunya dia akan sebut lawatan operasi. Kapal-kapal ni pengalaman saya yang paling best, saya dapat pergi ke luar negara lah. Bukan mudah nak dapat pergi luar negara dengan percuma, boleh jalan-jalan kan. Kalau kita bukan dalam tentera laut ni memang sukar lah. Okey, api tu siapa soalan. Modal tak ada, kita nak pergi. So pengalaman saya banyak lah negara-negara yang saya dah berpeluang lah. Termasuk Tuan Fakrin pun saya rasa pun banyak lah negara-negara luar yang dapat dilawati kan. Alhamdulillah. Banyak berjalan atas tiket tentera daripada berjalan pakai duit sendiri lah sebenarnya. Betul. Betul ya. Tu kelebihan keuntungan berkhidmat di kapal dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Kalau lepas saya ijazah undang-undang dan menyertai IGO selalunya ditempatkan di Mahkamah Tentera. Ya, selalunya ditempatkan di Mahkamah Tentera, tapi yang background undang-undang ni tak semestinya di Mahkamah Tentera juga, di markas pun ada. Dan untuk makluman anda semua, tak kira pegawai ke, mutalayan pangkat ke, kena ada sea time. Maknanya kalau anda bukan kelas C ataupun seaman sekalipun, anda kena ada sea time. Anda kena naik kapal juga. Dan ada waktu saya duduk kapal pun memang ada yang background undang-undang ni yang buat pegawai sidang, kita panggil dalam tentera ni pegawai sidang, dia kena naik kapal juga belajar something. Jadi tuan-tuan atau puan-puan tak semestinya menjadi pengamal undang-undang 100% waktu duduk di dalam perkhidmatan lah. Macam tentera ni kita selalu buat macam-macam kerja sangat. Jadi betul akan jadi kebanyakan masa akan di Mahkamah Tentera, tapi akan kena naik kapal, akan kena buat tugas-tugas lain juga. Ada tak sampai kota boleh? Oh, Waalaikumsalam. Ini nama tak nak sebut ni. Dari polis masuk ke TRDM. Okey. Buat masa sekarang tak ada lagi. Saya tak ada lagi lah anggota polis yang bertukar masuk ke TRDM. Kalau dalam TRDM bertukar ke tentera darat, tentera udara tu ada lah. Daripada tentera laut tukar ke polis pun ada. Dulu dia ada buka satu sesi dia ada buka lah. Ada jugalah skuad saya yang dah jadi polis ni. Dia panggil tukar lantik. Daripada anggota TRDM dia pergi ke anggota polis. Tapi daripada anggota polis tukar ke TRDM ni tak ada lagi lah. Sebab dia berbeza sikit lah. Tentera ni dia special sikit lah, dia lain. Dia lain sikit. Ya, agak sadar kita ni. Jelas soalan tu, tentang soalan. Meluk tuan, bagaimana dengan cawangan komunikasi TRDM dan tentera darat berhubung? Sebab saya macam perasan darat banyak cakap Melayu berbanding Navy. Okey. Dia untuk kepakaran komunikasi ni dia ada buku-buku rujukan dia. Jadi untuk dia berhubung sesama Navy, dia akan ada bahasa dia sendiri. Mana sama ada bahasa Inggeris apa semua, maksud saya bukan bahasa penggunaan. Rujukan dia apa dia nak cakap, dia kena bergantung pada buku rujukan tersebut. Macam kita dengan Air Force jumpa kapal terbang, kita kena buka buku bahasa apa kita nak cakap dengan Air Force. Tuan-tuan kena faham bahasa yang saya bukan Inggeris ke bahasa Melayu, dia ada kod dia. Bila nak cakap dengan tentera darat, bergantung kepada rujukan tata cara perbualan tentera laut dan tentera darat. Jadi tak ada isu pun benda ni. Kok saya lebih selesa seronok di kapal besar atau di kapal kecil? Okey, macam saya cakap tadi di awal kita punya siaran ni lah kan. Tugas kokser ni di kapal ni dia berbeza. Macam di kapal besar dia ada tugas cara dia, di kapal kecil dia ada dia punya cara dia jugalah kan. Tapi kalau nak ikut seronok di kapal besar lah, kokser ni akan lebih selesa seronok di kapal besar. Sebab dia punya skop penugasan dia tak banyak seperti di kapal kecil. Macam di kapal besar kita ada anggota bekalan, ada anggota kerani. So di kapal kecil tak ada anggota bekalan yang macam store, kita tak ada. Jadi tugas jaga store ni diletakkan di bawah koksen. Kalau tanya saya personal, memang saya lagi seronok di kapal besar lah daripada kapal kecil. Kapal kecil ni koksen ada pengalaman tak pasal PSS ni? Okey, PSS ni ada tapi tak banyak lah.
So soalan dia ni diserapkan ke anggota tetap ni, sukarlah. Bukan dia tak semua payah nak dapat. Dulu ada seorang tapi dia diberi kontrak tau, 2 tahun. Dulu lah, zaman saya dulu lah. Zaman sekarang saya tak pastilah kan. Macam mana dia buat kan. Sebab PSS ni dia satu dia kerahan lah, dia jadi kerahan. Dia pasukan simpanan. Dia kerahan, ya. So dia nak masuk, nak diserapkan ke anggota tetap. Saya pernah jumpa dulu seorang kan, tapi 2 orang lah. Tapi dia akan macam kontrak tau, 2 tahun. Kalau dia nak terus tetap macam kita sehingga pencen ni, tak dapat lagi, tak jumpa lagi sebab semuanya sekat-sekat jalan daripada dapat kerja lain kat luar kan. Kriteria ni saya ada jumpa 2 orang PSS yang teruskan dah. Okay, saya pernah jumpa 2 orang lah PSS yang dalam kerahan. Yang pertama masa saya duduk sandakan dulu, dia duduk kapal pegawai lah. Dia jadi pegawai lah kat kapal latihan tu, KD Sri Johor. Dia PSS dia masa dia belajar dekat USM Pulau Pinang, antara universiti yang ada Pala PES Angkatan Laut. Habis dia grad, dia masuk PSS dan dia masuk kerahan lah. Dia bertugas dekat kapal lah. Dia pakai Lieutenant Madya masa tu. Kemudian masa saya duduk MINDEF, ada pegawai PRO. Dia punya kepakaran dalam media masa ni, dia ada connection dengan surat khabar, media masa lah, TV apa semua. Jadi dia dikerah untuk bertugas penuh masa dekat MINDEF sebagai pegawai ni PRO, pegawai komunikasi korporat lah kita panggil ya. Jadi yang macam saya cakap tadi, yang betul-betul diberi tetap, saya tak jumpa lagi. Hakim lah, Waalaikumsalam. Selalu tengok cerita orang putih, selalu cakap pasal PT officer lah, senior PT officer lah, MCPO lah. Malaysia ada macam ni. Okey, untuk soalan saudara Megat Hakim ni, sebenarnya untuk PT officer, MCPO ni adalah gelaran untuk pangkat. Kalau dalam tentera laut, macam pangkat sarjan tu, dalam tentera darat dia sarjan, dalam tentera laut dia dah PT officer tu. Dia dah jadi PO. Dia ada PO, ada chief, kita ada warrant officer. So yang macam MCPO, SCPO, MCPO ni tengok pada negara. Macam kita ada di negara Tentera Laut Malaysia, kita ada PO yang berpangkat sarjan dengan kompeten dengan udara lah. Kemudian kita ada chief yang setaraf dengan staff sarjan. Dia ada CPO. Kita ada SCPO. Okey, MCPO kita ada, tapi kita lebih panggil pada warrant officer 2. Warrant officer 1. Tapi biasanya bila dah mai pangkat pegawai warrant, dia dah mula panggil pegawai warrant dah. Jarang penggunaan perkataan MCPO lah. Okey, ini tuan boleh tahu macam mana kalau enjin kapal rosak tengah laut, macam mana nak teruskan pelayaran? Okey, biasanya kapal kita ni dia enjin tak ada sebiji lah. Biasanya ada 2, 3 dan yang paling banyak ada 4 biji enjin. Jadi kalau rosak satu, ada satu lagi lah minimum untuk kapal yang ada 2 enjin. Sebab minimum memang ada 2 enjin lah, port starboard kiri kanan lah. Dan kalau 2 enjin tak ada, kita tunda. Tapi so far kalau kita nak belayar memang ada 2 enjin lah. Pengalaman saya, kita tak pernah lagi lah berlaku. Kalau enjin rosak biasanya kita akan stop pelayaran tu. Kita boleh, kalau dekat laut dalam, kita berapung lah buat pembaikan. Kalau laut cetek, kita turunkan sauh supaya kapal tak bergerak ke tempat bahaya, kita buat pembaikan. Tapi amat jarang berlaku lah. Kalau berlaku pun selalunya buat latihan je. Salam tuan, untuk kelulusan ijazah biasanya macam mana nak join Navy? Okey tuan-tuan, buat masa sekarang ni ada dua pattern saja pengambilan pegawai. Satu melalui Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM lah. Jadi tuan-tuan jadi kadet sambil buat ijazah dekat situ. Untuk tuan-tuan yang dah buat ijazah sendiri atau perbelanjaan sendiri ke apa ke, dan dia ada ijazah, tuan-tuan kena masuk melalui pegawai kadet graduan. Dia ada keluar iklan macam pengambilan prajurit muda juga, cuma dia cakap pegawai kadet graduan dengan ijazah pointer 2.7 ke atas. Dia akan iklan lah kelulusan apa yang dia nak. Tak semestinya semua kelulusan dia nak. Kadang-kadang ada, biasanya engineering, yang banyak engineering sebab kita maklum engineering ni susah. Jadi yang kadet buat engineer dekat UPNM tu banyak yang
balik kampung kok. Okay. Jadi itulah laluan dia. Kalau tuan-tuan ada ijazah, tuan-tuan apply pegawai kadet graduan. Untuk tahun ni dah ditutup permohonan dia pada bulan April yang lalu. Sekarang dia tunggu untuk panggil proses interview lah. Okey, respon untuk soalan Agareh ni ya, saudara Agareh kita ni. Semua manusia, insan, anggota lah, kita senang kita panggil anggota tentera laut ni, ada orang yang akan menghadapi masalah mabuk laut. Itu bergantung pada situasi keadaan laut, cuaca, kemudian keadaan fizikal kita sendiri. Okey, mabuk laut ni dia ada setengah orang dia tak mabuk laut. Dia akan jadi mabuk darat. Macam kami dalam tentera laut dulu, pengalaman saya mabuk laut, saya pernah tumbang 2 kali. Sepanjang berkhidmat di kapal lah, saya pernah tumbang 2 kali lah akibat mabuk laut ni. Dan macam mana atasi masalah tu? Itu yang dikatakan tu tentang fizikal tu. Sama ada kita buat persiapan diri ataupun tidak sebelum pelayaran tu. Sama ada makan kita cukup ke tak, air dalam badan kita normal ke tak. Lepas tu petua, macam-macam petua lah. Dulu saya masuk Navy dulu, orang petua kat saya tuan, suruh minum air laut lah, tak mau bagi mabuk. Saya cuba juga, mabuk juga. Tapi indah mabuk laut ni. Mabuk laut ni adalah satu yang indah sebenarnya. Sukar untuk dapat peluang untuk orang lain. Tak duduk di kapal tak akan jumpa mabuk laut. Apa yang dikatakan mabuk laut pun kita tak pernah rasa jika kita bukan seorang anggota tentera laut ataupun seorang pelaut. Okey. NO, EXO, etc. tu rank atau kepakaran. Okey, NO, EXO ni adalah jawatan di kapal. Macam ada orang dia memang ada kepakaran N, dia jadi NO. Ada orang kalau dia seaman, dia tahu juga pelayaran ni. Di kapal-kapal kecil dia tak ada kepakaran tapi dia boleh jadi NO juga. Bila kapal makin besar, pangkat makin besar tapi jawatan dia tetap dipanggil sama. Macam EXO ni, orang nombor 2 kapal lah selepas CO. Macam saya pun pernah jadi EXO kapal kecil, FAG, saya pernah jadi EXO Kenny Baung. NO saya tak pernah buat. Jadi ada kapal yang lebih besar, CO dia kapten, mungkin EXO dia komander. Jadi ini adalah nama jawatan di kapal.